Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati tuan-tuan pegawai masjid, barisan tuan-tuan imam, Fadil Ustaz Ahmad Firdaus bin Osman, Imam 3, seterusnya barisan Bilal dan Siak, barisan tuan-tuan kuasa qaryah Masjid Jami' Sungai Pelong, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita merafakkan rasa syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia nikmatnya kita masih lagi dikurniakan Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan kesihatan, dan marilah sama-sama kita gunakan sebaiknya nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita ini untuk kita teruskan kehidupan sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini, dan sama-sama kita manfaatkan nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita untuk kita terus melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki lagi solat kita, perbaiki lagi amalan-amalan kita. Mudah-mudahan dengan amalan kita ini, dengan usaha yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah taala kurniakan kita kebaikan dan ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kita dalam fiqh munakahat pada malam ini. Masih lagi dalam kitab Matla'ul Badrain wal Majul Bahrain. Kita masih lagi dalam kitab fiqh munakahat, dan masih lagi dalam tajuk bab berkaitan dengan talak ataupun cerai. Pada malam ini insyaAllah, ringkas saja pada malam ini, boleh balik awal insyaAllah. Kita akan lihat kepada tajuk bahagian talak, bahagian talak, ataupun bahagian cerai, bahagian cerai ataupun bahagian talak. Ada dua bahagian cerai ataupun talak. Yang pertama ia disebut sebagai talak sunni dan talak bad'i. Talaqul sunni wa talaqul bid'i. Talak yang pertama disebut talak sunni dan talak bid'i. Dan yang kedua disebut sebagai talak bukan sunni dan bukan bid'i. Sunni apa ni? Sunni. Kita nak senang ingatlah, sama je perkataan sunnah, kan? Sunnah, sunni, dan juga talak bid'i. Bid'i ni nak senang ingat bid'ah. Senanglah nak ingatlah, nak sama senang kita ingat bid'ah ataupun dalam talak ini bid'i. Dia berbeza tuan-tuan yang kita belajar sebelum ini. Yang kita belajar sebelum ini ialah lafaz talak. Lafaz talak pun ada dua. Talak sarih, talak sarih ataupun lafaz talak sarih, dan juga lafaz talak kinayah. Lafaz sarih ni yang terang ni,
terang menderang ni, terang. Aku ceraikan kamu, itu lafaz. Lafaz sarih. Dan juga talak lafaz kinayah. Lafaz kinayah, lafaz samar-samar, ataupun orang kata beralas, ataupun ada double meaning. Ada double meaning. Contoh selalu saya bagi, kamu baliklah ke rumah mak kamu, baliklah ke rumah ayah kamu, keluar daripada rumah ini. Itu antara contoh lafaz kinayah yang memerlukan kepada niat. Kalau niatnya untuk cerai, maka jatuhlah talak ataupun cerai. Kalau niatnya bukan cerai ataupun talak, maka tidaklah jatuh talak ataupun cerai. Ada soalan orang selalu sebut, tanya kan, jatuh tak talak kalau orang yang mengaku bujang? Dia dah berkahwin. Dah berkahwin dah kan? Dia ada isteri, ada seorang isteri. Tapi bila dia jumpa kawan-kawan, gurau-gurau kan, jumpa kawan-kawan minum-minum, kan, aku lagi ada, aku belum bujang, aku bujang lagi kan, macam tu Ataupun jumpa perempuan lain kan, mengaku bujang. Saya masih bujang, belum ada orang nak kat saya. Padahal isteri kat rumah, ada anak-anak kat rumah. Ada persoalan, jatuh tak cerai? Cerai jatuh tak? Dikategorikan sebagai cerai ataupun tidak? Saya nak tanya, kalau tuan-tuan ditanya, macam mana tuan-tuan nak jawab? Tidak. Tak jatuh. Sebab tak ada lafaz cerai. Dia mengaku bujang ni. Baik. Tengok tuan-tuan. Kalau dia mengaku bujang, saya bujang kan, saya bujang. Dengan niat nak ceraikan isteri, jatuh talak. Sebab apa? Sebab bila dia mengaku bujang, seolah-olah dia mengaku sama ada dia tak mempunyai isteri ataupun dia telah ceraikan isteri dia. Barangkali boleh jadi dia mengaku bujang tu sebab apa? Dia nak tipu lah kan, dia nak tipu. Tapi adakah dia bila mengaku bujang itu tanda dia cerai, tanda dia dah ceraikan isteri dia ke? Ataupun dia bergurau, kita tak tahu. Itu apa? Lafaz kinayah. Kena rujuk kepada niat. Sama ada kalau dia niatkan semasa dia sebut saya bujang itu disertai dengan niat dalam hati aku memang nak ceraikan isteri, jatuh talak. Jatuh talak. Tapi kalau tak ada niat apa-apa, tidaklah jatuh talak. Tapi perlu diingat, jangan suka-suka hati mengaku bujang. Kalau mengaku bujang 3, isterinya 1, tu tak apalah, tu fakta tuan-tuan. Tu fakta, bukan auta. Saya masih bujang 3. Maksudnya ada 3 tempat, 1 dah diisi, ada lagi tempat bujangnya 3. Tapi asasnya hal-hal yang macam ni kalau boleh elakkanlah. Kalau kata dah kahwin, cakap saja dah berkahwin, belum ada isteri kedua, ketiga, 4, terus terang. Kalau kita bujang, betul-betul bujang, cakap je kita bujang, tak ada masalah. Kalau bujang tak ada masalah. Kalau dah beristeri, cakap je kita dah ada isteri kan? Itu lebih mudah, kita lebih berterus terang daripada kita bercakap berlapik-lapik. Sebab hal-hal yang macam ni, tidak hal-hal yang berkaitan ni, kita berkahwinan ni, cerai ni, kita tak boleh buat main lah. Jadi saya ingatkan diri saya pun suka seluruh, suka berseluruh. Jadi kalau kita suka berseluruh ni, kadang-kadang terlepas cakap. Jadi ingatkan diri saya, ingatkan diri tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita lah, mudah-mudahan. Jadi yang kita belajar malam ini, yang kita sebut tadi, lafaz sarih, lafaz kinayah, itu bahagian lafaz cerai. Yang kita belajar malam ini bahagian talak, bahagian cerai. Ada 2. Selalu yang pertama talak sunni dan talak bid'ah. Yang kedua talak yang bukan sunni dan bukan bid'ah, ghair sunni, ghair bid'ah. Tu ada 2 bahagian. Baik, kita tengok apa yang dimaksudkan sebagai talak sunni ataupun talak bid'ah. Talak sunni apa? Talak sunni iaitu talak harus. Ia berlaku jika ditalak perempuan yang mempunyai haid semasa puhur ataupun suci yang tidak setubuhi. Apa maksudnya? Talak ni tuan-tuan, asasnya ialah yang dihalalkan Allah, yang dibenci Allah Ta'ala, tetapi hukumnya halal, dibolehkan, tapi dibenci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu asasnya. Tapi dalam hal ini, tapi bila berlaku talak, bila berlaku cerai, ada pembahagian dia.
Yang pertama, talak sunni. Apabila lafaz talak itu, lafaz cerai itu dilafazkan ketika isteri tidak datang bulan. Maksudnya datang dalam keadaan isteri ni normal. Dia dalam tempoh yang umur yang masih datang bulan macam biasa, tetapi ketika lafaz cerai itu berlaku, isteri dalam keadaan yang suci, itu talak sunni. Dan yang kedua, talak sunni dikatakan sebagai talak yang ketika lafaz talak berlaku, lafaz cerai berlaku, isteri tidak disetubuhi. Masa bila tidak setubuhi? Masa tempoh dia suci. Di antara dia mula-mula suci, dia datang bulan, kemudian dia suci. Dia suci, contohlah Nabi suci ada 15 hari dia suci, ada 2 minggu. Selama 15 ada 15 hari. Lepas 15 hari dia datang bulan. Dia semasa 15 hari yang suci itu tidak melakukan persetubuhan. Suami tidak melakukan persetubuhan dengan isteri. Itu disebut sebagai suci. Dan maksudnya yang itu yang disebut sebagai tidak disetubuhi oleh suami. Itu talak sunni. Maknanya talak lafaz cerai dilakukan ketika isteri tak datang, masih suci, belum datang bulan lagi. Dan yang kedua, isteri dalam keadaan tidak disetubuhi, tidak melakukan apa-apa hubungan dengan isteri. Itu talak sunni. Talak ini hukumnya harus, talak yang dibenarkan, dibolehkan. Yang kedua, talak bid'i. Apa maksudnya? Ayat ini talak yang haram. Disebut dalam kitab talak yang haram. Kenapa haram? Ia berlaku jika ditalak semasa haid ataupun dalam tuhur yang telah disetubuhi. Lawan kepada talak sunni ini ialah talak bid'i. Apa dia? Talak yang ketika suami lafazkan talak, lafazkan cerai isteri dalam keadaan haid, dalam keadaan datang bulan. Lafaz cerai isteri dalam keadaan haid, haram hukum dia, berdosa suami itu. Tapi cerai jatuh, maknanya lepaskan isteri dapat dosa. Dia dapat dua hadiah. Bukan, dia dapat dua perkara. Dia lepaskan isteri dapat dosa. Sebab ceraikan isteri dalam keadaan dia haid. Ini talak bid'i. Dan talak yang apabila yang kedua, talak yang dilakukan ketika telah bersetubuh dengan isteri, telah melakukan hubungan seksual dengan isteri. Maknanya dia lakukan hubungan seksual dalam tempoh suci, kemudian tak lama dia talak isteri dia. Dia pun diceraikan isterinya. Maknanya jadi kalau kita nak pergi mahkamah, nak daftar ke perceraian, kalau perceraian fast track, fast track ni dia akan boleh buat dalam masa sehari. Proses perceraian itu daripada dia daftarkan sampai berjumpa hakim, sampai suami lafazkan talak, sampai dikeluarkan surat perintah mahkamah mengatakan telah bercerai, 1 hari. Tapi hakim akan tanya, isteri dalam keadaan haid ke tidak haid? Okey, dalam keadaan suci, tidak haid. Okey. Yang kedua, hakim akan tanya, isteri telah disetubuhi ke belum dalam masa tempoh suci ni? Belum disetubuhi, malah tak duduk sama-sama lagi. Contohlah. Jadi baru hakim akan benarkan untuk suami melafazkan talak. Tapi kalau suami lafazkan talak, sebab tu kalau berlaku di luar mahkamah, dia tak, suami kalau tengah marah, jarang kalau suami tengah bersayang-sayang nak ceraikan isteri, jarang. Tengah sayang-sayang dia lafaz cinta dengan isteri, tiba-tiba ceraikan isteri, jarang berlaku. Tapi biasanya suami dalam keadaan marah. Biasa kalau dalam keadaan marah, kewarasannya biasanya di luar kewarasan. Biasa bila di luar kewarasan, di luar kawalan perasaan dia senang untuk menjatuhkan atau melafazkan lafaz cerai. Walaupun isterinya dalam keadaan dia datang bulan ataupun haid, walaupun isterinya tadi telah disetubuhi dalam tempoh sucinya. Kalau dah marah sangat, dia boleh berlaku lafaz cerai itu di luar daripada kewarasan dia, di luar kawalan dia. Baik, itu disebut sebagai talak sunni dan talak bid'i. Sunni ni yang harus
talakkan isteri ceraikan isteri dalam keadaan dia suci dan tidak disetubuhi. Kalau talak bid'i, talak yang haram. Sebab apa haram? Sebab talakkan isteri, ceraikan isteri dalam keadaan dia datang bulan, dan yang kedua dalam keadaan dia telah disetubuhi oleh suami. Maka haram talak, jatuh talak, sah cerai dia tu. Tapi dalam keadaan berdosa. Siapa berdosa? Isteri ke berdosa? Tak, suami yang berdosa. Sebab apa suami je yang berdosa? Sebab suami yang melafazkan cerai. Baik, itu talak sunni dan talak bid'i. Ada yang bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua talak ialah talak bukan sunni dan talak bukan bid'i. Apa dia yang dikatakan bukan sunni dan bukan bid'i? Talak ke atas perempuan-perempuan berikut ada lima jenis perempuan yang tidak dikatakan talak sunni dan tidak dikatakan talak bid'i. Bukan sunni, bukan bid'i. Bukannya harus, bukannya haram. Okey, apa dia yang pertama? Perempuan kecil yang belum lagi kedatangan haid. Siapa perempuan kecil ni? Isterilah. Isteri ada ke? Ya. Boleh sah nikah walaupun perempuan itu masih kecil dan belum datang haid. Wali nikahkan anak dia tu dengan lelaki, betul sah nikah, sah nikah dia tu kan. Dan isteri apa, perempuan tu belum datang bulan lagi, anak-anak kecil belum datang bulan lagi kan. Jadi bila belum datang bulan dan berlaku perceraian, suami melafazkan cerai kepada isterinya yang belum datang bulan, ini bukan talak sunni dan talak bid'i. Yang kedua, melafazkan cerai kepada siapa? Kepada perempuan yang telah putus haid. Tadi yang belum datang haid, anak kecil. Ni yang telah terputus haid ataupun dalam bahasa saintifik sebut menopause. Ini yang kedua. Jadi bagi suami yang ceraikan isteri dalam keadaan isteri tidak lagi datang haid, ada bukan talak sunni atau bid'i. Yang ketiga, lafazkan cerai atau talak kepada siapa? Kepada perempuan yang mengandung anak, yang sedang mengandung, tak kira dah di berapa bulan sekalipun, di berapa bulan sekalipun, ini dia tidak dikategorikan sebagai talak sunni ataupun talak bid'i. Yang keempat, perempuan yang menebus talak. Macam mana tebus talak? Ini perempuan yang tebus talak adalah perempuan yang ini disebut sebagai tebus talak ataupun talak khulu' ataupun tebus talak. Macam mana tebus talak? Biasanya kalau kita akad nikah ataupun anak kita akad nikah ataupun ahli keluarga kita akad nikah, biasanya selepas akad nikah akan ada lafaz ta'liq. Lafaz ta'liq. Bahawa apabila saya meninggalkan isteri saya yang bernama Nurul Aini binti Hawalis selama 4 bulan hijrah berturut-turut ataupun lebih, ataupun saya atau wakil saya tiada memberi nafkah kepadanya selama tempoh yang sama juga, sama ada saja-saja atau terpaksa, ataupun saya memudaratkan diri dia, zalim ke atas dia, ataupun saya melupuskan harta benda dia, dan apabila dia mengadu kepada mahkamah syariah, dan apabila sabitnya saduannya di sisi mahkamah syariah, dan apabila isteri saya memberikan kepada saya ataupun kepada mahkamah syariah RM10, maka tertalaklah dia dengan cara talak khulu' ataupun tebus talak. Maksudnya isteri bayar kepada suami RM10, jatuh cerai. Tuan-tuan, baru nikah, dah lepas sebut sebenarnya dah sebut cerai dah lepas tu. Tapi disebut sebagai ta'liq. Ta'liq disandarkanlah masa bila berlaku benda-benda macam ni, dan apabila isteri bayarnya, bayar tadi itulah tebus talak, talak khulu' ataupun tebus talak kan. Bayar je RM10, maka jatuh cerai, jatuh talak dengan cara talak khulu' ataupun tebus talak. Isteri bayar RM10. Ataupun kalau lepas tu kalau suami tak hadir ke mahkamah pada ketika itu, isteri boleh bayar melalui mahkamah. Bayar je RM10, bercerailah suami isteri tu.
Tapi tertakluklah dalam sebab dalam lafaz tu disebut apa suami bila saya tinggalkan isteri. Mana suami yang tinggalkan isteri saja. Selama bila? Selama lebih 4 bulan hijrah berturut-turut ataupun lebih. Sebab ada saja-saja atau paksaan. Ataupun saya ataupun wakil saya tak ada bagi nafkah kepada isteri saya. Yang selayaknya kepadanya. Selayaknya macam mana? Yang biasa kita bagi. Kita bagi dia 1,000. Gaji kita 10,000, bagi dia 2,000, 3,000. Biasa itu selayaknya lah. Kalau gaji kita 1,000, kita bagi isteri kita kita bagi isteri kita 500 contoh kan, ataupun 200, itu selayaknya. Itu gaji kita yang selayaknya. Selama tempoh masa yang sama. Selama tempoh masa yang sama 4 bulan hijrah berturut terlebih. Dia mesti berlaku. Kalau tak berlaku tak jadi. Ataupun suami mudaratkan isteri, ancam nyawa dia, pukul dia, kan, patah lebam-lebam dia, kan, yang boleh mengancam nyawa dari sudut fizikal ataupun mental dia, kan. Ataupun yang sekarang ni dah masuk lepas baru memusnahkan harta dia, menyalahgunakan harta dia. Isteri kaya, kita scam dia isteri, kan. Maklumlah harta dia berjuta-juta, kan. Kita ambil scam tu bukan kebaikan untuk kita bersalah guna harta dia, kan. Maka isteri boleh tuntut isteri je kena pergi ke mahkamah syariah dulu. Apabila ke mahkamah syariah dan betul mahkamah kata ini telah dibuktikan betul berlaku, isteri memang suami buat, ada 4 perkara ni suami buat, maka isteri dibenarkan untuk bercerai secara talak khulu atau putus talak. Itulah yang bayar RM10 dah tebus talak, sebagai tebus talak. Ataupun ada juga cerai yang saja-saja isteri minta cerai. Isteri minta cerai, suami tak nak ceraikan. Saya nak tuntut cerai, saya tak nak ceraikan awak. Saya tak nak ceraikan awak. Tak nak, saya nak cerai juga, isteri kata, kan. Sebab saya adalah benda-benda lain kan, ada lelaki lain kan, jumpa kekasih lama ke, contohlah sebagai contoh kan. Ada ni saya tak nak dah dengan awak, saya dah tak ada hati dah perasaan, contoh. Biasanya macam itulah kalau tengah marah kan. Suami ni tak nak, saya tanggungjawab, saya tetap bayar nafkah macam biasa, nafkah zahir batin, rumah semua cukup. Tak ada apa sebab awak nak minta cerai. Sebab saya bukan ada masalah, sihat walafiat, saya gagah perkasa, semua cukup, nafkah semua cukup. Tak apa, saya nak cerai juga. Jadi apa yang boleh buat? Suami tuntut, kalau awak nak cerai juga, awak bagi RM50,000 kat saya, kita cerai. Itu maknanya isteri pun setuju, dia bagi RM50,000 pada suami. Itu dia tebus talak. Tapi kena buat mahkamah lah, dia tak boleh buat di luar mahkamah. Dia kena buat pergi mahkamah. Maknanya betul, suami isteri pun mampu nak bayar, dapatlah tebus talak, barulah bercerai. Baik, itu perempuan yang menebus talak ataupun talak khulu. Dan yang kelima, perempuan yang belum pernah disetubuhi oleh suaminya. Berlaku perceraian apabila berlaku perceraian ataupun talak kepada isteri yang belum disetubuhi, belum pernah disentuh oleh suami, maka ini bukan talak bid'i ataupun talak sunni. Baik, itu kita dah tengok talak bid'i sunni dan talak bid'i. Kita tengok pula lihat hukum talak ini. Seperti mana perkahwinan, bernikah ada 5 hukum, ada wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh dan ada haram. Berkahwin, bernikah. Sama juga dengan talak juga ada hukum wajib talak isteri, wajib menceraikan isteri. Ada hukum sunat mentalak isteri ataupun menceraikan isteri. Ada hukum harus ceraikan isteri. Ada hukum makruh ceraikan isteri, dan ada hukum haram ceraikan isteri. Ada 5 hukum. Baik, kita tengok hukum yang pertama, hukum wajib. Wajib talak isteri, wajib menceraikan isteri. Macam mana? Seperti talak suami yang mengilak atau bersumpah. Bukan Ella tu artis. Ini mengilak. Ilak ini adalah bersumpah kepada istrinya di mana dia tidak mahu menyetubuhinya. Jadi yang sumpah
Siapa yang sumpah? Suami bersumpah. Sumpah apa? Sumpah tak nak bersetubuh, tak nak sentuh isteri dia. Itulah kan, kalau dalam drama tu dia sebut kan, kadang-kadang kahwin tak perkahwinan yang dipaksa kan. Contoh dari drama kan, dia kahwin je dan nikah je. Saya sumpah, saya tak akan sentuh kamu selama-lamanya. Saya sumpah, saya tak akan bersetubuh dengan kamu selama-lamanya. Jadi dalam hal ini wajib kepada isteri ceraikan, wajib kepada suami ceraikan isteri, sebab dia telah bersumpah untuk tidak bersama ataupun tidak setubuhi isteri. Wajib suami bersumpah. Atau ada yang kedua. Pertama, jalan dia memang kena tunaikan sumpah, dah tak nak setubuh isteri. Dia nak buat apa isteri tu? Takkan nak simpan tak sampai matlamat perkahwinan lah. Kalau dah bernikah tapi tak nak setubuhi isteri, tak capailah matlamat perkahwinan. Nak simpan buat apa? Jadi wajib dia ceraikan. Ataupun yang kedua, dia setubuhi isteri dia, mana dia langgar sumpah. Langgar sumpah maknanya ialah dia mula-mula marah, sumpah macam-macam, dah sayang pula tu, ujung-ujung sayang pula, kesian. Okey, kesian, dah berkasih sayang, berlaku persetubuhan. Tapi dia kena bayar kafarah sumpah. Kena bayar kafarah sumpah, kena bayar denda. Dia kenapa? Kerana melanggar sumpah. Sumpah dia apa tadi? Dia tak nak setubuhi isteri, kan? Tapi dia langgar sumpah, berlaku juga persetubuhan, makanya kena bayar sumpah. Mana ada dua cara lah. Wajib kalau dia dah sumpah kan, dia bersumpah untuk tak nak bersama dengan isteri, wajib dia untuk ceraikan isteri dia. Tapi ada jalan lain. Kalau dia nak langgar sumpah boleh, tapi dia kena bayar kafarah, kena bayar denda. Kena bayar denda sumpah. Apa denda sumpah? Kafarah sumpah, memberi kepada fakir miskin makanan. Memberi makanan kepada fakir miskin. 10 orang fakir miskin kena bagi makan. Dan yang kedua, memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. 10 orang fakir kena bagi makanan, kena bagi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Bayar ni, kiralah kalau satu hari seorang ni makan, macam kita makan normal biasa berapa ringgit satu hari? 8 pagi, tengah hari, malam. Contoh 20 ringgit. 20 ringgit. Makanya satu orang 20 ringgit sehari, kan? Darab dengan 10 orang 200 ringgit atau kafarahnya. Dan pakaianlah lengkaplah, pakaian daripada baju sampai ke seluar, kan? Contohnya lah, harga pakaian seluar dengan baju, kita ambil yang bagus kualiti. Takkan nak bagi kain buruk kan, takkan nak bagi bandel, bagilah yang bagus, kan? Contohnya 150 contoh, untuk seluar dan baju, kan? RM150 seorang, darab dengan 10 orang, jadi RM1,500. Itulah kafarah sumpah. Kena bayar, kena cari fakir miskin ataupun fakir miskin, bagi makanan dan juga bagi pakaian. Baik, hukum yang kedua, nanti ada lagi. Begitu juga wajib hakim mentalakkan atau menceraikan dalam kes syiqaq. Apa kes syiqaq ni? Kes pergaduhan, perseteruan suami dan isteri, pergaduhan suami dan isteri. Banyak pertikaian suami dan isteri. Jika dia berpendapat, siapa hakim? Hakim berpendapat bahawa talak ada padanya maslahah dan bagi orang yang tidak mampu, iaitu lemah menyempurnakan hak isteri. Jika hakim ni berpendapat talaklah yang boleh menyelesaikan kemaslahatan kedua suami isteri. Berlaku pertikaian, berlaku perseteruan suami dan isteri.
kan, dibawa kepada hakim. Hakim pun siasat betul, berlaku persetujuan orang ni nak kerana sebab apa nak bercerai ni, sebab saya bergaduh, saya ini, saya ada je tak setuju, kan, ada je tak setuju. Suami malas, tak nak sidai tuala, kan. Dah tu suami pun membela hak dia. Mana hak saya lah, suka hati saya lah nak letak tuala tu dekat mana, contoh, kan. Kadang-kadang benda-benda kecil je apa yang gaduh tu, kan. Tapi banyak lagi lah benda-benda, kadang-kadang benda-benda berkaitan kewangan dan sebagainya. Berlaku syikak, berlaku pergaduhan, berlaku perseteruan suami isteri. Hakim dapati memang berlaku syikak ni, berlaku perseteruan dan tak ada jalan penyelesaian. Dua-dua tak setuju, dua-dua berkeras. Makanya hakim akan boleh menggunakan kuasanya untuk menceraikan kedua pasangan ini. Ini wajib, wajib pada hakim tadi. Hakim boleh menceraikan, misahkan dua-dua pasangan ini. Yang kedua, hukum sunat. Talak isteri bercerai. Sebab apa? Seperti mentalakkan isteri yang buruk kelakuannya, seperti bertabiat jahat ataupun buruk yang melebihi adat. Sunat hukumnya ceraikan isteri yang buruk perangai dia, tak senonoh perangai dia, suka main maju suka main maju, buat benda-benda yang haram, suka main dotro, main judi, kan, hisap dadah ke, kan. Sunat hukum dia untuk ceraikan isteri. Tapi tuan-tuan mestilah dah bagi dakwah dulu, janganlah main dah tahu je terus hukum, kenalah bagi seruan dulu, bagi dakwah tarbiyah dulu, kan. Sampai satu tahap dah tak berjaya, barulah ambil keputusan untuk cerai. Sunat hukum dia. Yang ketiga, hukum makruh. Menceraikan isteri. Makruh sebab apa? Seperti mentalakkan isteri yang baik kelakuannya dan suka, yakni mencintai dia. Suami isteri berkasih sayang, berlaku perceraian, makruh hukum dia. Bukannya berlaku pergaduhan suami isteri, bukannya berlaku pertikaian, bukan ada suami bersumpah ke tidak. Suami isteri ni tak ada masalah, tak ada kes pergaduhan, tak ada perseteruan dan sebagainya. Ada satu cerita drama drama awal 2000 tak tahu saya. Kalau tuan-tuan pernah tengok, ada lah rasanya. Maksudnya seru saja. Satu cerita yang mengisahkan suami isteri ni. Isteri ni okey. Suami ni seorang yang dia berkelakuan seperti wanita, pondan. Dia pondan. Jadi bila dia pondan lah, sejarah hidup dia memang pondan. Agaknya dia jumpa jodoh dia, dapat isteri, dia kahwin. Tapi mana dia baiklah, dia jadi lelaki normal. Tapi bila berkahwin itu berlaku orang masyarakat cemuh dia kan. Perempuan ni kahwin dengan pondan gini. Dia tak tahan. Tak tahan lah, sebab orang cemuh dia. Bukan masyarakat je cemuh dia, saudara mara pun cemuh dia, kan. Kutuk dia, sotok suami isteri ni. Jadi dia kesian kat isteri ni, takut sebab isteri ni menanggung derita lah, sebab menahan cemuhan saudara mara, kaum kerabat, jiran tetangga. Jadi isteri ni dia dapat anak perempuan. Jadi suami dia ni ambil keputusan ceraikan isteri dia dengan cara yang baik. Persetujuan bersama. Persetujuan bersama bercerai. Dan suami ni masih lagi meneruskan tabiat dia, memondankan diri dia, kan. Jadi pondan tu bukan pondan biasa yang cari pelanggan lah, dia cari pelanggan. Dia meneruskan aktiviti seperti biasa. Jadi masa terus berlalu, anak dia semakin besar, nak nikah, mana nak cari bapa. Tapi mak dia bagi tahulah mana ayah dia. Mak dia cakap, inilah ayah kau, cuma macam ni. Maksudnya anak dia tu okey, tak ada masalah. Jadi mulalah misi anak dia cari bapa dia yang sedang melakukan aktiviti yang tidak sihat, ya. Cari pelanggan, ya, dekat pergi kelab malam dan sebagaimana, sebagian dia dua alam. Jadi dia bukan dua alam, dia mendua alamkan diri dia, merendankan diri dia. Jadi satu ketika tu anak dia jumpa bapa dia, yang bapa dia tak kenal dia. Bapa dia jadi perempuan, tak kenal dia.
Kau nak buat apa kat sini, dek? Janganlah ada kat sini, kan? Kau nak buat apa kat sini? Dia cakap perempuan, kan? Dia memondangkan diri dia. Anak dia pun tengok, ayah. Dia terus peluk ayah dia yang jadi perempuan tu. Terkejut bapak dia. Anak saya, ada aku ni. Tu jadi suara lelaki. Barulah berlakulah, kan? Orang kata apa? Jadi bapak dia tu tak nak dia malu. Dia kata, aku malu. Aku malu sangat nak mengaku jadi bapak ni, sebab apa kau ada bapak macam aku yang jadi perempuan ni. Jadi anak dia kata, tak apa ayah, tak apa. Saya faham, saya terima ayah, saya terima ayah. Tolonglah ayah, saya nak kahwin ni, saya nak tolonglah balik jadi wali saya. Tolonglah. Tak boleh, aku tak boleh terima. Orang marah aku, dia kata, kan. Jadi pujuk, akhirnya ayah dia bersetujulah balik semula. Tapi dia taklah kahwin dengan mak dia, kan. Taklah berkahwin. Dia baik dengan bekas isteri dia baik. Dia tak ada bergaduh, tak ada apa, kan. Cuma berlaku perceraian itu kerana cemuhan orang. Dia tak tahan isteri dia tak tahan, dan dia tak nak isteri dia menanggung derita kerana sikap buruk dia. Itu drama lah, tuan-tuan. Cerita ada drama macam tu. Jadi nak cerita makruh hukum je mentalakkan isteri dalam keadaan baik kelakuannya. Baik, orangnya baik, kan, pergi ceraikan dia buat apa, kan. Okey. Yang keempat, haram mentalakkan isteri. Haram menceraikan isteri, seperti menceraikan isterinya secara talak bid'i. Talak bid'i yang kita sebut tadi apa? Talakkan isteri, ceraikan isteri dalam keadaan dia datang bulan, datang haid, ataupun talakkan isteri dalam keadaan dia yang suci, tapi kita telah melakukan hubungan seksual dengan dia, telah setubui isteri. Lalu kita ceraikan isteri, maka hukumnya adalah haram. Berdosa suami menceraikan isteri, tapi jatuh sah talaknya ataupun cerainya. Dan yang kelima, harus mentalak isteri, ceraikan isteri mengikut al-Imam al-Haramain, harus mentalakkan isteri yang tidak disukai oleh suami, tidak cenderung kepadanya dan nafsunya tidak rela dengan mengeluarkan belanjanya, dengan tidak dapat beristimta' dengannya. Jadi berlaku dah perkahwinan, tapi isteri ini yang suami tak suka kepada dia, suami tak suka kepada dia, tak ada rasa nafsu kepada isterinya, tak ada rasa sayang kepada isterinya, kan? Tak ada perasaan lah, pendek kata, tak ada perasaan, ataupun apa, jadi apa maksudnya, dan suami isteri pun tak ada masalah, tak apa, kalau nak cerai pun tak ada masalah, dia tak ada berlagu-pelaguduhan. Jadi hukumnya adalah harus, kerana sebab dalam perkahwinan ni ada 3 perkara yang kita nak dalam mana-mana perkahwinan. Matlamat perkahwinan, pertama sekali mesti ada sakinah, mesti ada ketenangan, Yang kedua, kena ada mawaddah, kena ada kasih sayang. Dan yang ketiga, kena ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi 3 perkara ni dalam rumah tangga kita kena capai. Mana-mana rumah tangga pun mesti ada, wajib ada matlamat. Dan kita pasang niat dan matlamat dalam perkahwinan, mesti ada ketenangan, ada sakinah dalam rumah tangga. Mana boleh kita balik nak gaduh je, tak boleh. Kena ada sakinah, ada tenang. Tak dapat ketenangan, kena cari ketenangan tu. Kena ada kasih sayang. Mana boleh kita balik tak ada kasih sayang dengan isteri, anak-anak. Mesti ada kasih sayang, mesti ada kasih sayang. Mana ada orang tak nak kasih sayang? Sebab itu naluri manusia, kan? Sebab bila ada sakinah, ada mawaddah, datang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu matlamat dalam perkahwinan. Dan apabila ketiga-tiga matlamat ini tidak dapat dicapai, kan, mungkin berlaku syikak, berlaku pergaduhan, perseteruan dan sebagainya, maka jalan keluarnya adalah jalan perceraian. Tapi ingat, jalan cerai ini sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia halal, dia dibolehkan, tapi dia benci Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jadi suami, pastikan sungguh-sungguh capai matlamat dalam rumah tangga, ada sakinah, ada mawaddah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam. Sampai di sini saja pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Ampun dan maaf kira-kiranya sepanjang ada melakukan kesalahan dan kesilapan, mohon teguran tuan-tuan dan puan-puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik kama nawat arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.